Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi fi darain amin, darain amin. Maqam murabatah yang pertama iaitulah musyaratah. Musyaratah iaitu penetapan syarat. Jadi murabatah sebagaimana kita huraikan dalam bacaan kita yang pertama semalam, murabatah iaitu mempersiapkan diri atau mengemaskan diri untuk menempuh jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kalau kita lihat kembali kepada mukadimah yang dikemukakan oleh Al-Alamah Syekh Said Awar rahimahullah, dia menegaskan kepada kita bahwasanya jiwa dan juga hati kita ini perlukan kepada pengawasan pada setiap detik, pada setiap ketika, untuk mengelak hati kita ini menjadi liar, akhirnya menyebabkan dia keras dan lalai. Jadi dalam melakukan pengawasan itulah sesuai dengan pasal kita ini, pasal yang ke-9 ini, menyentuh tentang sarana ataupun jalan penyucian jiwa, iaitulah muraqabah. Al-muraqabah iaitu pengawasan, wal muhasabah hisab ataupun menghitung diri, wal mujahadah. Mujahadah iaitulah memaksa diri untuk beribadat, memaksa diri untuk taat kepada Allah, memaksa diri untuk menempuh jalan siratul mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang menyampaikan kita kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya dapat masuki syurga Allah. Juga wal mu'atabah, kita mengkritik diri, mencela diri, tidak mudah kita puas hati dengan diri sendiri. Jadi untuk mencapai semua itu perlu kepada ar-ribat, itu murabatah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu daripada ciri orang-orang yang akan diberi kejayaan, iaitu ayat di hujung surah Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, bersabarlah kamu, isbiru, bersabarlah kamu dalam mentaati Allah, dalam mengelak daripada maksiat kepadanya, dan itu juga dalam berdepan dengan musibah. Wara wasabiru, dan teguhkanlah kesabaran kamu, ataupun tingkatkanlah kesabaran kamu, terutama sekali ketika kamu berdepan dengan musuh ataupun berdepan dengan cabaran-cabaran. Warabitu, dan teguhkanlah diri kamu, atau bersiap siagalah, ataupun senantiasalah mempersiapkan diri. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah, la'allakum tuflihun, supaya kamu berjaya. Jadi la'alla, walaupun asal bahasanya adalah untuk memberi makna moga-moga ataupun mudah-mudahan, tapi kata alim ulama, bila la'alla ini diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia memberi makna at-tahqiq, pasti, kamu pasti akan mendapat kejayaan.
Jadi ar-ribat wa murabatah ini, macam mana kita nak memastikan diri kita ini sentiasa bersiap siaga, sentiasa memiliki kesiapan, tidak panggil apa, tidak berada dalam kesangsian lagi, bukan hanya berada dalam peringkat kita kata cadangan, bukan hanya berada dalam peringkat orang sebut apa ni, dalam perjalanan itu hanyalah baru mencadangkan untuk melalui jalan Allah, tapi sebaliknya adalah sememangnya kita dah serius, memang kita serius untuk menempuh jalan ini, jalan penyucian jiwa ataupun tazkiyatu nafs, di mana kita sudah bertekad untuk manfaatkan setiap detik dalam kehidupan kita ini untuk kita beribadat kepada Allah, untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata dia memerlukan al-murabatah ini, mempersiapkan diri ini, memperkemaskan diri untuk berjuang ini, memerlukan pada musyaratah, diikuti dengan muraqabah, diikuti dengan muhasabah, diikuti dengan muaqabah, kemudian mujahadah dan mu'atabah. Maka kata dia, fakanat lahum fil murabatah sittatu maqamat. Jadi murabatah ni ada 6 dipanggil step pendakian. Yang pertama kata dia musyaratah. Ketahuilah bahawa tuntutan orang-orang yang terlibat dalam fungsi perdagangan, orang yang dia terlibat dalam syarikat perniagaan, usaha sama untuk majukan suatu perniagaan, kata dia, apa yang mereka tuntut, apa yang mereka sasarkan, ketika melakukan perhitungan, ketika membuat kira-kira adalah selamatnya keuntungan, yakni untuk mencapai keuntungan yang selesa, tidak mahu kerugian, untuk memastikan tidak berlaku kerugian. Sebagaimana pedagang, seorang peniaga meminta bantuan kepada sekutu dagang, dia akan membuat tuntutan lah. Di sini maksud minta bantuan, membuat tuntutan kepada sekutu dagangnya, mantak kalau dia nak serahkan modalnya. Dia buat, kalau orang dulu dia biasa buat sistem mudarabah, yang dia menyiapkan modal, kemudian yang seorang lagi menguruskan modalnya itu. Jadi mereka berdua itu sebagai syarikan, dua rakan kongsi, seorang mengeluarkan modal dan seorang lagi menguruskan modal, membeli barang, menjual, kemudian memperoleh keuntungan itu dibahagi sama rata atau mengikut nisbah yang disepakati bersama. Jadi seorang peniaga ini yang menyuntik modal ini, dia akan menuntut kepada sekutu dagangnya, lalu menyerahkan harta kepadanya. Sebaiknya dia terjemah ketika menyerahkan harta ni, modal kepadanya agar memperdagangkan, makna melakukan perniagaan, kemudian memperhitungkannya, maknanya melakukan perdagangan yang baik, kemudian membuat kira-kiraan pun dengan baik. Jadi tak akan serah modal begitu saja. Sebaliknya dia akan tuntut kamu laksanakan elok-elok perniagaan tu, dan kerana ini modal saya yang berikan, dan lakukan perhitungan dengan baik. Jangan kamu bermula daripada kamu belanjakan modal itu untuk memperolehi barang perniagaan pun, perhatikan
kualiti barang, kemudian harga pun harga yang menepati. Jangan beli terlalu mahal, nanti untung kita akan susut. Kemudian berniaga, penjual, cari pasaran yang baik. Jadi begitulah membuat perhitungan. Demikian pula akal. Ya, akal ini sebagaimana kita dah sebut sebelum ini, ulama-ulama dulu bila sebut akal ini dia adalah merujuk pada hati. Demikian pula akal ini hati, dia merupakan pedagang. Ya, yang tajir, peniaga di jalan akhirat. Ya, kita ni, karena Nabi SAW menyebutkan bahawa yang mengawal manusia itu adalah al-qalb, hati. Jadi hatilah yang berdagang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, hatilah yang memastikan seluruh aset yang dimiliki oleh diri kita ini dapat digunakan bagi membeli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi demikianlah kata Imam Al-Ghazali, akal ini hati merupakan tajir di jalan Allah. Apa yang menjadi tuntutan, yakni apa yang menjadi kehendak bagi hati itu dan keuntungannya, yakni keuntungan yang ingin diraih oleh hati yang baik ini ialah tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, kerana dengan hal itulah keberuntungannya. Ya, keberuntungan dipanggil yang akan diperoleh oleh diri. Jadi hati dia tahu yang itu. Seharusnya setiap hati manusia ini dia kena tahu bahawasanya apa yang seharusnya jiwa manusia itu lakukan jika dia nak keuntungan, iaitulah menyucikan jiwa. Apa dalilnya? Iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Surah Asy-Syams 9-10. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Keberuntungannya tidak lain adalah dengan amal saleh. Jadi untuk menyucikan jiwa ini tidak lain adalah dengan melakukan amal saleh. Jadi hati, jadi seolah-olah untuk kita, sebelum kita terus ke depan, mana kita perlu faham bahawasanya sekarang ni yang menguruskan perniagaan itu ialah hati. Dan modal itu adalah jiwa. Dan modal itu adalah jiwa. Ini jiwa itu. Jadi apa yang harus, jadi hati kena pastikan jiwa ni melakukan satu perkara yang akan bawa keuntungan. Jadi apa dia tu? Perkara yang bawa keuntungan itu, iaitu tazkiyatun nafs. Qad aflaha man zakkaha. Sebelum itu Allah Ta'ala bersumpah dengan jiwa, wa nafsin wa ma sawwaha. Demi nafs, demi jiwa dan penyempurnaan yang Allah Ta'ala lakukan kepada jiwa itu. Qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya berjayalah. Jadi bagaimana Allah menyempurnakan jiwa itu? Dengan Allah beri ilham. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dimana Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Mana jiwa manusia ini dapat mengetahui, menuntut ilmu, dapat mempelajari, dan dia terpulang kepada dialah bagaimana pengisian dalam jiwa itu. Sebab potensi Allah telah pun menciptakan quwwah, al-quwwah, berbagai potensi dalam jiwa manusia ini. Lalu Allah menyerahkan kepada manusia bagaimana dia nak isi potensi-potensi itu, dia nak manfaatkan potensi yang ada ini. Dan Allah memberi satu ketetapan, kalau dia ingin berjaya di akhirat, qad aflaha man zakkaha, sungguhnya berjayalah orang yang menyucikan jiwanya, wa qad khaba man dassaha, dan sungguhnya rugilah orang yang mengotori jiwanya tersebut. Jadi selepas ini dia akan cerita kepada kita bahawa akal, yakni hati ini, hati yang kena letakkan syarat, nanti musyaratah, letakkan syarat kepada jiwa. Jangan biarkan jiwa berjalan sendiri.
sebaliknya mesti diuruskan. Sebagaimana seorang peniaga yang menyuntik modal, dia meletakkan syarat kepada orang yang nak menguruskan modalnya itu. Kamu kena lakukan sekian-sekian, dan dia mengawasi perjalanan, dia tidak biarkan begitu. Sebaliknya dia mengawasi rakan kongsinya itu, ataupun mereka berdua saling mengawasi di antara satu sama lain. Itu musyaratah. Dalam perdagangan ini, akal dibantu oleh jiwa. Mana untuk mencapai kejayaan dalam penyucian atas tazkiyah atau mencapai syurga ini, akal dibantu oleh jiwa sebagai aset. Jiwa ini sebagai aset yang dimiliki oleh manusia. Bila dipergunakan dan dikerahkan untuk hal yang dapat menyucikannya, sebagaimana pedagang dibantu oleh sekutu dan pembantunya yang memperdagangkan hartanya. Sebagaimana sekutu, seorang sekutu kalau tidak diawasi bisa menjadi musuh dan pesaing yang memanipulasi keuntungan. Mana ada keuntungan tapi dia salah gunakan. Dia tidak amanah, berlaku pecah amanah. Maka untuk mengelak berlaku demikian, maknanya rakan kongsi itu mengkhianati. Maka untuk mengelak jiwa kita ni mengkhianati kita, maka hati perlu terlebih dahulu dibuat syarat. Mana perlu dipanggil hati ni perlu meletakkan syarat kepada jiwa. Kemudian diawasi. Hati perlu mengawasi pula jiwa. Kemudian diaudit, yakni muhasabah. Diaudit. Dan diberi sanksi, yakni muaqabah. Mana dihukum. Dan diberi amaran. Jika didapati jiwa ini lari dan tidak mengikut syarat. Tidak mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan. Atau dicela, dikritik. Perlu dikritik. Mu'atabah. Jadi kalau itulah yang dilakukan oleh seorang pemilik modal, menyuntik modal, itu yang dia perlu lakukan kepada rakan kongsinya yang menguruskan modal, ataupun kepada pekerjanya yang menguruskan modalnya. Kata dia demikian pula akal, yakni hati, memerlukan musyaratah, ataupun untuk lebih tepat tuan-tuan, memerlukan itu tambah sikit, perlu. Demikian pula hati, akal yakni hati, perlu melakarkan musyaratah, yakni penetapan syarat-syarat kepada jiwa. Lalu memberikan berbagai tugas dengan menetapkan beberapa syarat, mengarahkannya ke jalan kemenangan dan mewajibkannya agar menempuh jalan tersebut. Jadi kita kontrol, kita awasi, kita lakarkan dulu kepada jiwa kita apa yang perlu dia lakukan. Kemudian kita awasi, jangan dia lalai, jangan dia tersasar, jangan bermalas-malas. Kemudian kita buat pula muhasabah, follow up dan sebagainya. Kalau perlu ubah, perlu tambah. Kalau berlaku kesilapan, beri amaran kepada jiwa. Kemudian tidak pernah lupa mengawasinya. Kemudian jangan lupa mengawasinya. Sebab seandainya ia mengabaikannya, seandainya ia, yakni hati, mengabaikan jiwa, mana biarkan jiwa ini berjalan sendiri tanpa diletakkan syarat, tanpa diawasi, tanpa dihisap, tanpa dibetulkan ketika jiwa ini melakukan kesilapan, nescaya ia akan terjadi pengkhianatan. Mana jiwa akan mengkhianatinya. Dan penyanyian modal. Mana akan mensia-siakanlah. Sebab itu kita hari ini banyak maknanya mensia-siakan umur kita, masa kita, tenaga kita, masa lapang kita. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan ni'matan maghbunun
maghbunun fihi katsir minan nas. Ada dua nikmat yang mana ramai kebanyakan manusia kerugian, akan tidak memanfaatkan kedua-dua nikmat ini untuk akhiratnya, iaitu as-sihatul farah, kesihatan dan juga lapang, masa lapang. Seperti budak pengkhianat apabila membawa harta di tempat yang sunyi, mana orang suruhan yang menjadi kepercayaan kepada tuan yang menyerahkan modal untuk diperniagakan, tapi dia bawa modal itu ke tempat yang sunyi, mana dia mencuri modal tersebut. Kemudian setelah itu ia harus menghisapnya. Jadi setelah hati menentukan syarat-syarat yang mesti dilakukan dan dilalui oleh jiwa, kemudian dia mengawasi, setelah itu dia perlu menghisap dan menuntutnya agar memenuhi syarat yang ditetapkan. Kerana keuntungan perdagangan ini adalah syurga Firdaus yang tertinggi dan mencapai Sidratul Muntaha bersama para Nabi dan Syuhada. Jadi kita kena ingat bahawasanya kalau kita berjaya, kalau hati kita berjaya mengawal jiwa kita, iaitu dengan meletakkan musyaratah ke atasnya, kemudian muraqabah mengawasinya, kemudian muhasabah menghitungnya, melakukan follow up terhadapnya, membuat tinjauan, kemudian melakukan muaqabah dan juga mu'atabah. Mana kalau berlaku kesilapan, dia hendaklah ditegur, jiwa hendaklah ditegur oleh hati. Maka kita kena ingat bahawasanya kejayaan kita melakukan hal tersebut kepada jiwa, apa yang kita akan capai? Iaitulah syurga Firdaus. Dan juga mencapai kedudukan yang tinggi bersama dengan para Nabi dan juga para syuhada. Iaitu berada hampir dengan Sidratul Muntaha, kerana dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, sungguhnya Muhammad SAW telah melihat Jibril pada kali yang kedua anda Sidratul Muntaha, iaitu ketika di Sidratul Muntaha wa indaha jannatul ma'wa, berdekatan dengan Sidratul Muntaha itulah syurga tempat kembali dan tempat menjadi tempat berlindung, tempat kediaman orang beriman kepada Allah Ta'ala bila mereka mati nanti. Itulah matlamat dia. Kalau akal, yakni hati manusia tidak berjaya mengawal jiwanya sehingga kan jiwanya dibiar kotor, maka dia akan terlepas keuntungan yang sangat hebat, iaitu syurga Firdaus, dan berada di kedudukan yang tinggi di Sidratul Muntaha, yang ada di syurga yang mana berada berdekatan dengan Sidratul Muntaha. Oleh sebab itu, memperketatkan hisab, yakni perhitungan terhadap jiwa dalam hal ini jauh lebih penting ketimbang, ini berbanding memperketatkan perhitungan keuntungan dunia. Kerana keuntungan dunia sangat hina bila dibandingkan dengan kenikmatan syurga. Di samping bahawa kenikmatan dunia pasti lenyap. Tidak ada kebaikan pada kebaikan yang tidak langgeng, yang tidak kekal. Jadi kalau seorang peniaga, kalau dia nak berjaya sungguh-sungguh, dia kena awasi semua pekerja-pekerjanya. Dia tidak boleh lepaskan modal, kemudian biarkan pekerja-pekerja atau rakan kongsi menguruskan tanpa diawasi. Pasti akan berakhir dengan kerugian. Sebab tu kita tengok orang Cina peniaga. Dia akan, kalau selalu kita berniaga ni, dia tak akan ada lah di tempat perniagaan tu. Sebab dia bos. Tapi kalau tengok orang Cina, dia berada dalam kedai tu. Dia sendiri maknanya akan mengawasi perjalanan dalam kedai tersebut. Biasa dia akan duduk di cashier tu lah. Duduk situ. Kemudian sebelum tutup kedai, dia akan hitung. Dia akan buat kira balik. Nanti pagi besok, dia dibuka kedai, maknanya semua ready lah untuk
berniaga pada hari yang baru. Maknanya pengawasan dia itu begitu rapi, kita perhatikan. Wallahu a'lam lah. Setakat yang anda perhatikan begitulah cara mereka, bangsa yang berniaga. Tapi beza dengan orang kita, bukan semua orang kita lah. Kita parti banyak kita parti banyak orang kita ni dia serahkan begitu saja. Di akhirnya bila kita dalam beberapa tak sampai beberapa tahun kita dengar dah tutup dah kedai. Bila sembang, kenapa? Rugi. Kenapa? Kerana tak balik modal. Kenapa? Kerana staf tidak amanah dan sebagainya lagi. Jadi itu berlaku. Kerana pengawasan kita itu tidak kemas. Jadi kata Imam Ghazali, itu dunia. Dunia ini untuk kita mendapat keuntungan duniawi. Orang sanggup melakukan pengawasan peniaga yang hakiki, dia sanggup melakukan pengawasan ketat untuk mendapat keuntungan duniawi. Yang kita cari sekarang adalah keuntungan ukhrawi, keuntungan di akhirat yang lebih hebat, lebih bernilai, lebih lebih besar berbanding dengan keuntungan di dunia ini. Karena keuntungan dunia tidak kekal. Dan keuntungan di akhirat itu adalah kekal. Jadi sebab itu kata dia la khaira fi khairin la yadum. Tidak ada kebaikan pada kebaikan yang tidak kekal. Tidak ada kebaikan pada nikmat yang tidak kekal. Kan dia pertamugana ataupun dia dalam Quran kata amal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan mata'ul ghurur. Melainkan kenikmatan dan keseronokan yang menipu. Tidak menipu macam mana? Tengah-tengah kita seronok hilang. Tengah-tengah kita miliki apa saja yang kita miliki di dunia ini, tidak ada satu pun yang akan kekal. Tidak ada satu pun yang kita akan bawa ke akhirat. Sedangkan kita telah berpenat-penat, telah berhempah pulas berusaha semata-mata untuk memiliki rumah, untuk memiliki kereta, untuk memiliki pasangan kita dan sebagainya. Tapi bila kita mati nanti tidak ada satu pun daripada dunia ini yang kita miliki itu yang kita akan ataupun yang akan menemani kita dalam kubur nanti. Maka menjadi keharusan, kemestian bagi setiap orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk tidak lalai melakukan muhasabah terhadap jiwanya. Memperketatkan dalam berbagai gerak, diam, lintasan dan langkah-langkahnya. Apabila hamba masuki waktu subuh, yakni mendapat hari yang baru. Dan setiap kali kita ni hamba Allah mendapat hari yang baru. Dan telah selesai melaksanakan solat subuh, maka hendaklah ia meluangkan hatinya sesaat untuk menetapkan syarat terhadap jiwa. Itu yang kita sebut tadi bahawa ulama dulu sebelum dia sebut akal. Akal ni kena tetapkan syarat pada jiwa. Sekarang dia sebut hati. Kerana dalam bahasa ulama dulu, akal itu adalah merujuk pada hati. Orang hari ini saja. Bila sebut akal ni merujuk pada otak. Perkataan otak tidak ditemui dalam Quran. Wallahu a'lam. Sekat yang napatilah. Dia banyak Quran ni menggunakan hati. Bahkan akal itu pun disebut sebagai fungsi hati. Jadi sebaik kita selesai sembahyang subuh, kata dia hendaklah ia meluangkan hatinya sesaat untuk menetapkan syarat terhadap jiwa. Terluang saat untuk bagi arahan kepada jiwa. Wahai jiwa, wahai jiwaku, pada hari ini kamu mesti istiqamah untuk menjadi hamba Allah yang taat, hamba Allah yang baik. Hendaklah meluangkan hatinya sesaat untuk menetapkan syarat terhadap jiwa sebagaimana seorang pedagang meluangkan
meluangkan masanya untuk bertemu dengan pekerja-pekerjanya ataupun rakan kongsinya bagi menetapkan syarat-syarat kepada sekutunya ketika ia menyerahkan barang dagangan kepadanya seraya berkata kepada jiwa. Yang ni hati ni pada ketika sesaat dia luangkan untuk memberi arahan ataupun syarat kepada jiwa tu, dia berkata kepada jiwa. Jadi hati kita ni selepas subuh ni naklah berkata kepada jiwa kita, aku tidak mempunyai barang dagangan kecuali umur. Jadi sekarang ni aku diberi oleh Allah hari yang baru. Jika ia habis, maka habislah modal. Sehingga tidak ada harapan untuk melakukan perdagangan dan mencari keuntungan. Jadi modal aku ni adalah umurku ini. Kalau kamu mensia-siakan hari ini, wahai jiwa, bermakna kamu telah mensia-siakan harapan untuk mencapai keuntungan dalam hidupku ini. Di hari yang baru ini, Allah telah memberi tempoh kepadaku. Dia memperpanjangkan usiaku dan melimpahkan nikmat kepadaku dengan usia tersebut. Ini hati ini bercakap dengan jiwa ni. Seandainya Allah matikan aku, manakala kalau engkau wahai jiwa tidak memanfaatkan hari ini, kalaulah takdir kata Allah matikan aku, nescaya aku akan berandai-andai sekiranya Allah membalikan aku ke dunia sehari sahaja agar aku dapat beramal soleh. Nah, kalau engkau wahai jiwa kalau engkau mensia-siakan hari ini, kalau takdir kata aku mati, nescaya di sana nanti aku akan berkata, ya Allah, andainya engkau mengembalikan aku sehari saja lagi, nescaya aku tak akan mensia-siakan lagi lah. Aku tidak akan mensia-siakan lagi peluang yang aku dapat. Pasti aku tidak akan melakukan sebagaimana yang aku lakukan sebelum ini, iaitu tidak memanfaatkan kehidupan untuk beramal soleh. Ya Allah, kembalikanlah untuk aku membayar kembali kesilapan-kesilapan yang aku lakukan dulu. Jadi hati berkata berjiwa begitu. Kalau engkau mensia-siakan hari ini, nescaya nanti di akhirat nanti, bila aku berada di sana nanti, nescaya aku akan mengharapkan kepada Allah dengan harapan yang tidak akan dapat, yang tidak akan tercapai. Anggaplah wahai jiwa bahawa engkau telah meninggal, kemudian dikembalikan lagi ke dunia. Maka janganlah sampai kau mensia-siakan hari ini. Kerana setiap nafas adalah mutiara yang tidak terkira nilainya. Wahai jiwa, sedarilah. Sedarilah bahawa inilah peluang yang tak akhir. Nabi SAW memberi satu saranan kepada kita. Bila kamu mengerjakan salat, fasalli salatan muwaddi'. Tunaikanlah salat seperti salat orang yang ingin berpisah. Mana itulah salat yang tak akhir, dan tidak ada lagi peluang lagi untuk dia melakukan salat selepas ini. Mesti dia akan melakukan salat itu dengan sehabis, sampai baik, kerana salat itu adalah salat yang tak akhir. Jadi begitulah juga hati ini perlu kata kepada jiwa, inilah hari kamu. Belum tentu kamu akan dapat hari yang baru besok. Manfaatkanlah hari ini untuk beribadat kepada Allah, untuk berbakti kepada Allah dengan sebaik mungkin. Ketahuilah wahai jiwa, bahawa sehari semalam adalah 24 jam. Maka bersungguh-sungguhlah pada hari ini untuk mengumpulkan bekalmu. Dan janganlah engkau biarkan kebenaraanmu kosong, tanpa bekalan. Ataupun tidak cukup bekalan. Perjalanan jauh, mencabar. Lalu tapi persiapan pula ala kadar, nescaya pasti tidak akan berjaya. Dan janganlah kamu cenderung kepada kemalasan, kelesuan
dan santai sehingga kamu tidak dapat meraih darjat aliyin, yakni darjat hamba-hamba Allah yang diberi kedudukan yang tinggi oleh Allah di sisinya, sebagaimana orang selainmu telah mendapatnya. Mana orang lain boleh dapat, kamu pula jangan gagal untuk mendapatkan. Jadi demikianlah tuan-tuan sekalian, maqam murabatah, maqam ribat, maqam kesiapsiagaan yang pertama untuk kita kemaskan diri untuk kita bersungguh-sungguh melalui jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala ini. Itu disebut murabatah. Maka maqam yang pertama adalah musyaratah. Dan kita meletakkan syarat kepada diri kita sendiri. Apa yang perlu dia lakukan. Kemudian kita mengawasi diri kita, jiwa kita, dengan berpandukan kepada syarat-syarat yang telah kita tetapkan pada jiwa kita ini. Jadi ala kulli hal, kita tak akan boleh menetapkan syarat-syarat pada jiwa kalau kita tidak ada ilmu. Tidak ada ilmu tentang penyucian jiwa. Apa yang perlu jiwa ini, apa yang perlu dibersihkan daripada jiwa. Yang keduanya, apa yang perlu kita lakukan untuk kita menghiasi jiwa ini, agar jiwa ini setelah dia dibuang kekotoran, maka dia dihiaskan dengan sifat-sifat, dengan amalan-amalan, dengan akidah yang sahih, dengan amal saleh, dan juga dengan sifat-sifat jiwa yang baik, yang ikhlas, mengharap kepada Allah, takut kepada Allah, yang khusyuk, kemudian tawaduk dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi dengan maqam murabatah yang kedua, iaitu muraqabah, iaitu pengawasan. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.